Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung dengan muka surat 88, tajuk 6.5, rumus sudut majmuk dan sudut berganda, addition formula and double angle formula. Okey, sebelum ni kita pernah jumpa sin A, ataupun sebelum ni kita pernah jumpa formula sin square tambah cos square sama dengan 1. Semua ni A betul. Apa yang dimaksudkan dengan double angle formula? Sebab dia ada A dengan B. Dia ada sin dalam kurungan A tambah B. Itu maksud double. Okay, jadi awak kena hafal formula double angle formula. Cikgu bagi tips. First, kalau sin dalam kurungan A tambah tolak B, dia akan jadi sama dengan, awak ingat, sin A cos B, dia tambah tolak juga, tambah tolak cos A sin B. Okey, seterusnya kalau cos A tambah tolak B, dia akan jadi cos A cos B. Dia akan jadi, yang ni tolak dulu baru tambah. Jadi tambah tolak, ini kena ditolak tambah sin A sin B. Seterusnya kalau tangent A tambah tolak B, dia akan jadi tangent A, dia tiru balik, tambah tolak tangent B per 1, yang ni terbalik, tolak dulu baru tambah tangent A tangent B. Okey, cikgu bagi formula, cara nak ingat, awak ingat macam ni. Cos ni dia tak suka berkawan. Sin dia suka berkawan. Okey. Awak ingat sin dia suka kawan, jadi dia sin A tambah tolak B, dia akan berkawan dengan cos. Sin A cos B. Lepas tu ni yang terbalik ya, cos A sin B. Kalau cos dia tak suka kawan. Dia suka seorang je. Jadi yang dia jadi cos A cos B, tolak tambah, yang ni berubah, tolak tambah sin A sin B. Dia nak benda yang sama. Itu maksud cikgu dia tak nak kawan. Okey, seterusnya tangent ni dia istimewa sikit, dia ada per. Tangent A tambah tolak B, dia akan jadi sama juga yang ni, tangent A tambah tolak tangent B per dengan 1, yang ni terbalik, tolak tambah tangent A tangent B. Okey. Awak cuba juga ingat kan, untuk memudahkan awak jawab soalan ni. Soalan ni biasa dia nak buktikan. Okay, kita tengok soalan nombor 1. Dia minta cos dalam kurungan A tambah B per dengan sin A sin B. Jadi dia suruh buktikan sama dengan cot A cot B tolak 1. Dia tanya cikgu yang ni buktikan yang ni ke, yang ni bukti kanan bukti kiri ke, kiri bukti kanan? Biasanya yang panjang buktikan jadikan yang pendek. Ataupun selain daripada tu, biasanya kita buktikan yang cos ni macam ni, cos kan, kita familiar dengan cos, kita buktikan yang familiar jadikan yang cot yang tak familiar. Macam ni yang panjang kita buktikan jadi yang pendek. Tapi ada masa juga kita boleh buktikan yang belah kanan jadi belah kiri. Ada masanya. Okey. Tapi kebiasaan yang panjang jadi yang pendek. Macam ni juga. Ni yang panjang kita buktikan jadi yang pendek. Okay, jadi kita try jawab soalan nombor 1. Apa akan jadi? Jadi awak dah hafal cos. Cos dia tak nak kawan kan? Jadi dia akan jadi cos A cos B tambah, dia akan jadi terbalik kan? Tolak sin A sin B bahagi dengan, yang ni maintain lagi, kat bawah dia sin A sin B. Okey, seterusnya cikgu sambung pada benda ni. Apa akan jadi? Sama dengan, ini masih lagi nombor 1, sama dengan yang ni kita boleh dia jadikan per cos A
cos B per sin A sin B tolak sin A sin B per sin A sin B. Cikgu buat dengan dia jadi tolak 1. Yang ni per ni jadi 1. Dah nampak dah rupa. Okey, kemudian yang ni apa akan jadi? Cos A cos per sin, cos dia akan jadi, cikgu buat ringkaskan, cos A per sin A. Yang ni darab dengan cos B per sin B tolak dengan 1. Okey, kan kita tahu tan ialah sin per cos. Kalau cos per sin dia jadi terbalik, dia akan jadi 1 per tan. Kan? 1 per tan ialah cos per sin. Jadi 1 per tan tu ialah sama dengan cot. Jadi cos per sin ialah cot. Cot A. Yang ni akan jadi sama juga cot B tolak 1. Jadi proof nombor 1. Okay, cikgu pergi ke nombor 2. Dia kata cos dalam kurungan 60 tambah X sama dengan sin dalam kurungan 30 tolak X. Kalau dalam kes ni, dua-dua kita familiar, cos dengan sin. Dua-dua sama panjang. Jadi, boleh kita buktikan belah mana tak kisah. Okay, jadi cikgu nak buktikan yang belah kanan, jadikan belah kiri. Jadi, kalau kita tahu formula cos, dia tak nak kawan kan, dia akan jadi cos A, cos B, kan? Tambah jadi tolak sin A sin B. Okay, dia akan jadi macam tu. Cos 60 cos X tolak sin 60 sin X. Okay, seterusnya. Yang ni awak dah ingat yang dulu-dulu. Cos 60 adalah bersamaan dengan sin 30. Yang ni datang daripada mana? Yang ni datang daripada yang awal-awal nota. Kalau awak tengok nota muka surat. Awak boleh rujuk nota muka surat 81. Okay, ni pun cikgu dah tunjuk bukti dia dah macam mana dia jadi macam tu. Okay, jadi seterusnya sin 30 cos X. Kenapa cikgu nak sin 30? Sebab cikgu nampak 30 dekat sini. Tolak, kalau sin 60 dia akan jadi cos 30 darjah. Semua ada darjah. Seterusnya yang ni maintain lagi sin X. Apa yang akan jadi kalau kita tengok dekat sini? Ni dia kawan kan? Sin A cos B cos A sin B. Sin A cos B cos A sin B. Jadi dia akan jadi sin dalam kurungan A ialah 30. Tolak, dia akan jadi tolak juga. B ialah X. Jadi dia akan jadi sin 30 tolak X. Kita dah proof. Okay, untuk soalan ni pun kena buat latihan berulang-ulang kali baru awak boleh nampak dia punya pattern. Okay, seterusnya soalan nombor 3. Tangent X tambah 45 darab dengan tangent X tolak 45 sama dengan negatif 1. Jadi kita tahu formula tangent tadi. Ini. Jadi dia akan jadi tangent A tambah, dia akan jadi tambah juga. Tangent B per dengan 1 kena tolak dengan tangent A tangent B. Okay, buat kurungan darab. Yang ni tolak, dia akan jadi tangent A tolak tangent B 45 darjah bahagi dengan 1. Kalau tolak akan jadi tambah tangent A kat depan B kat belakang. Itu maksud dia. A kat depan, B kat belakang. Tangent A, tangent B 45 darjah tutup kurungan. Jadi kita darabkan. Yang ni kalau kita tekan kalkulator, tangent 45 darjah, awak tekan kalkulator sama dengan tangent 45, awak akan dapat 1. Jadi dia akan jadi tangent X tambah 1 per dengan yang ni 1 tolak tangent X darab dengan 1. Kan? Okay, ini kurung
Satu lagi tangent X tolak dengan 1 bahagi dengan 1 tambah tangent X darab dengan 1. Okey, seterusnya apa akan jadi? Ini kita ini darab macam biasalah, atas darab atas, bawah darab bawah. Dia akan jadi 1 tambah ni masih lagi cikgu buat tangent X tambah 1 darab dengan atas darab atas tangent X tolak 1. Seterusnya per dengan bawah darab bawah, 1 darab 1 1. Cikgu buat macam ni dulu. Darab dengan 1 tolak, dia macam nak lebih kurang, tangent X. Ini 1 tambah tangent X. Jadi kalau awak perasan, ni tangent X tambah 1, ni 1 tambah tangent X. Boleh hapuskan sebab kita nak buktikan dia dapat negatif 1. Jadi yang ni, kalau cikgu keluarkan negatif kat depan, dia akan jadi negatif. Yang ni negatif 1 dia akan jadi positif 1. Yang ni positif dia akan jadi tolak tangent X. Per dengan yang ni bawah ni 1 tolak tangent X. Yang ni boleh hapuskan. Jadi tinggal lagi negatif 1. Okey, buktilah dia dapat negatif 1. Seterusnya nombor 4. Nombor 4 cikgu buat kat sini. Dia kata sin A tambah 120 tambah sin A tambah 240 sama dengan negatif sin A. Jadi kalau sin dia nak kawan, jadi sin dalam kurungan dia akan jadi sin A ialah A, cos yang ni A, yang ni B, cos B ialah 120 tambah, tetap jadi tambah, cos A kan, cos A sin B. Sin B ialah 120. Yang ni yang kat depan, kita buat kurung. Yang belakang dia ialah yang ni, tambah, kita buat kurungan, sin A, ni A, ni B, cos B, tambah juga, cos A sin B ialah 240 darjah. Tutup kurungan. Okay, dia akan jadi panjang macam tu. Sin A cos 120 tambah cos A sin 120 tambah sin A cos 240 tambah cos A sin 240. Okay, jadi sama dengan, cuba awak tekan cos 120. Cos 120 kita akan dapat negatif setengah. Ini ialah negatif setengah. Dia akan jadi negatif setengah sin A. Tekan pula sin 120. Okey, dia akan dalam bentuk set. Yang ni kena ingat sudut-sudut yang, kalau 120 maksudnya 60 lah. Kan? Jadi kalau 60, awak tekan sin 60. Cos 60. Cos 60 awak dapat setengah, 1/2. Cos sebelahan per hypo. Yang ni akan jadi set 3. Jadi kalau sin 60 dengan 120 dia adalah sudut. Ini kan, melengkapi dia tu. Jadi kalau sin ialah setentang per hipotenus, jadi set 3/2. Jadi tambah set 3/2. Yang ni adalah set 3/2. Yang sin 120 ni. Jadi belakang dia ada cos A. Cikgu tutup kurungan. Tambah. Yang ni cos 240. Boleh tekan kalkulator dulu. Dia adalah negatif setengah. Ini negatif setengah.
sin A, cikgu tulis kat belakang, tambah, okay, awak tekan sin 240 pula, dapat point dia adalah negatif. Macam tadi juga negatif sek 3/2. Jadi dia akan jadi negatif sek 3/2 cos A. Cos A kat belakang. Tutup kurungan. Jadi kalau kita nampak sini ni adalah hasil tambah sahaja. Jadi kita boleh tambah yang A, sin A dengan sin A. Negatif setengah tambah negatif setengah dia akan jadi negatif 1. Negatif 0.5 tambah negatif 0.5 dia akan jadi negatif 1 sin A. Kemudian yang belakang ni dengan yang belakang ni, satu tambah, satu tolak, dia jadi hapus. Dia dapatlah negatif sin A. Okey, dah buktikan. Okay, untuk soalan ni, untuk membuktikan awak, untuk memahamkan awak lagi, cikgu nak awak buat latihan buku teks, muka surat, double angle formula. Okey. Latihannya ialah cikgu tulis kat bawah. First, salin dalam buku. Kalau dah habis buku boleh guna kertas kajang. Awak salin contoh 20, muka surat 216. Ini untuk memahamkan. Contoh 20, contoh 21, contoh 22. Contoh 23. Kemudian buat latihan muka surat 218. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, esok cikgu akan buat Google Meet untuk kita bincangkan soalan ni. Sekian, terima kasih. Try buat dulu.